Okey. Seterusnya, cikgu nak masuk cukai tak langsung. Okey, ada beberapa kelas yang mungkin cikgu dah explain ataupun terangkan berkaitan dengan cukai tak langsung, tetapi ada beberapa kelas yang lain yang cikgu tak terangkan. Jadi cikgu ambil kesempatan ini untuk terangkan semula apakah cukai tak langsung yang ada. Okey, cukai tak langsung adalah sejenis cukai, tetapi kenapa dia panggil tak langsung? Sebab cukai tersebut beban cukainya boleh dipindahkan kepada pihak lain, biasanya kepada pengguna atau pelanggan. Okey, contohnya cikgu ada perniagaan. So cikgu dikenakan GST, tapi cikgu boleh pindahkan beban cukai kepada customer, kepada pelanggan. So pelanggan yang akan bayar GST tu, cikgu collect duit GST tu, so cikgu akan bayar dekat kerajaan. Itu nama dia cukai tak langsung. Okey, cukai tak langsung ada duty excise, duty import, duty export, cukai GST, cukai perjudian dan levy. So dia ada 6 jenis cukai tak langsung. Okey. Pertama, duty excise. Apa itu duty excise? Duty excise ialah cukai yang dikenakan terhadap barang yang dipasarkan di pasaran tempatan, okey, yang bertujuan untuk kerajaan mengawal pengedarannya di pasaran. Okey, contohnya ialah rokok. Contohnya ialah minuman keras. Okey. Barang-barang ini dikenakan duty excise. Okey, begitu juga dengan kenderaan tempatan, macam contohnya Proton, Pro 2. Okey, kenderaan tersebut juga dikenakan duty excise kerana dia dipasarkan di pasaran, dibuat di negara ini dan dipasarkan di pasaran tempatan. Okey, juga dikenakan duty excise. So, duty excise ini biasanya bertujuan untuk mengawal dari segi kesihatan ataupun dari segi keselamatan, okey, masyarakat. Bukan semua barang dikenakan duty excise. Sebilangan kecil barang sahaja yang dikenakan duty excise. Okey, seterusnya, nombor 2, duty import. Duty import ialah cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimport dari luar negara. Okey, majoriti ataupun hampir keseluruhan barang yang kita import dari luar negara dikenakan duty import. Okey, kadar duty import juga bergantung pada apa jenis barang yang kita import tersebut. Biasanya barang yang kita import tersebut, kalau kita sebuah syarikat tersebut akan transfer ataupun letakkan kos cukai duty import itu ke dalam harga barang. Oleh itu, customer ataupun pelanggan yang bayar, tolong bayarkan duty import tersebut. So itu ialah duty import. Ketiga, duty excise. Duty excise ialah duty export. Okey, tadi dah duty excise, duty import, duty export. Duty export ialah cukai yang dikenakan terhadap barang yang kita ekspor, kita jual ke luar negara. Contoh barang yang kita jual ke luar negara ialah barang-barang komoditi, contohnya petroleum, contohnya buah kelapa sawit, contohnya getah. Okey. So semua ini ada cukai kerana bahan tersebut ialah bahan komoditi. So bahan komoditi biasanya dikenakan cukai apabila kita ingin terus jual ke luar negara. Kenapa kerajaan kenakan duty ekspor ni? Kerana kerajaan tak suka syarikat terus jual bahan mentah ke luar negara. Okey, bahan mentah sepatutnya diproses supaya bahan tersebut lebih ada added value, ada nilai tambah yang boleh meningkatkan pendapatan negara, bukan terus jual ke luar negara. So apabila contohnya cikgu ialah syarikat pengambil balak, cikgu ambil kayu-kayu balak, cikgu terus jual ke luar negara, so memang dikenakan duty export. Okey, itu ketiga. Keempat ialah GST atau sekarang dipanggil SST. Okey, konsep dia sama. Okey, cukai terhadap barang yang dijual di pasaran tempatan. Okey, so cukai tersebut biasanya dalam kadar 6% dikenakan terhadap barang-barang dan perkhidmatan yang disediakan di negara kita. Okey, cukai tersebut GST telah dimansuhkan beberapa tahun lepas selepas pilihan raya ke-14, tetapi kerajaan baru sekarang mungkin akan
perkenalkan semula GST. Jadi GST ni ada manfaat kepada kerajaan kerana semasa GST dilaksanakan, kerajaan mendapat pendapatan yang besar daripada GST ini berbanding dengan SST. Okey, so ini adalah pendapatan yang penting juga kepada kerajaan. Okey, itu ialah cukai barangan dan perkhidmatan. Okey, pendeknya dipanggil GST. Okey, ataupun SST sama. Okey, seterusnya cukai perjudian. Cukai perjudian adalah cukai yang dikenakan terhadap pembelian nombor-nombor perjudian. Okey, Sport Toto, Magnum. Okey, kita beli nombor, kita dikenakan cukai di dalam pembelian tersebut sebenarnya. Okey, biasanya 10%. Okey, contoh kita beli RM10. So RM1 tu adalah cukai perjudian. Okey. So itu ialah cukai yang dikenakan terhadap pembelian nombor-nombor perjudian ataupun permainan perjudian di Genting Highland contohnya. Okey. Seterusnya, last kali adalah levy. Levy juga dianggap sebagai cukai tak langsung, iaitu cukai yang dikenakan terhadap majikan yang ambil pekerja asing dari luar negara untuk bekerja di syarikat mereka. Okey, mereka dikenakan levy. Tetapi biasanya syarikat-syarikat tersebut yang majikan ambil pekerja luar negara ni, dia kenakan bayaran levy ni kepada pekerja yang dari luar negara tersebut. So pekerja tersebut akan tolong bayarkan levy untuk syarikat yang mereka bekerja. So itu ialah contoh levy ialah levy pembantu rumah, levy pekerja pembinaan yang diambil daripada luar negara. So itu ialah cukai tak langsung yang dipanggil levy, okey, kepada pekerja dari luar negara. So itu ialah jenis-jenis cukai tak langsung.